Bertemu kembali untuk Fokus Minggu Hadapan dan kali ini kita berikan tumpuan kepada Festival Usahawan Gempak 2023 yang mana antara lain ini merupakan karnival yang menampilkan Datuk Seri Siti Nurhaliza, penyanyi nombor satu negara, dan pasti ketika ini ada perbincangan berkenaan siapakah penyanyi nombor satu, tapi di peringkat kami itu masih lagi tidak boleh diperdebatkan. Apapun, ketika ini bersama-sama dengan wartawan Israwani Hazim Muhammad di lapangan iaitu di Shah Alam ketika ini bawakan kepada kehangatan dan apa yang berlaku di sana. Hazim boleh kongsikan apa yang berlaku ketika ini di Festival Usahawan Gempak 2023 di Shah Alam. Baik, terima kasih rakan segas Rifan. Betul, penyanyi nombor satu Malaysia tidak boleh diperdebatkan, namun kehangatan di Festival Usahawan Gempak 2023 yang berlangsung di Stadium Melawati Shah Alam ini juga tidak boleh dipertikaikan. Kita melihat kepada kemeriahannya sejak semalam ia dilaksanakan sehinggalah esok kita melihat kepada 3 hari festival ini berlangsung, yang mana walaupun ketibaan saya sebentar tadi di luar hujan lebat sebenarnya, tapi kita melihat di dalam Stadium Melawati ini meriah. Kita dianggarkan sekitar 150 usahawan tempatan ada di sini untuk memamerkan produk-produk masing-masing, yang mana ini juga merupakan salah satu program anjuran daripada Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor ataupun SIDET, juga salah satu daripada inisiatif di bawah skim Raya 2023, skim Smart Raya Selangor 2023, yang mana kita dianggarkan bahawa selain kita melihat kepada barang-barang produk atau baju raya yang dipamerkan di sini, ada juga tawaran-tawaran menaik kepada pengunjung-pengunjung yang hadir. Lebih 40,000 cabutan bertuah dan juga voucher ramah akan disediakan dan juga dituntut oleh pengunjung sepanjang 33 hari anjuran program ini, dan juga lebih 20,000 cabutan bertuah akan diadakan. Dan saya sempat melihat pada kawasan di sini sebentar tadi, kita lihat ada macam-macam produk selain pada pakaian raya, ada juga kuih raya dan sebagainya. Dan kita melihat kepada berbaki lebih kurang tak sampai 2 minggu saya lagi persiapan Hari Raya. Inilah salah satu destinasi yang mungkin menjadi pilihan daripada pengunjung. Selain pada kita melihat kepada jalan tar dan sebagainya, ini mungkin satu lagi pilihan yang ada daripada pengunjung untuk melihat kepada produk-produk yang ditawarkan dalam kita melihat kepada persiapan menjelangnya Aidilfitri dan juga Syawal ini. Selain kita melihat kepada persiapan tersebut, pastinya untuk kita melihat lebih panjang bagaimana inisiatif yang dilaksanakan oleh SIDET ini dalam usaha untuk memperkasakan lagi usahawan, khususnya dalam sektor pendigitatan dan juga menggalakkan dari segi penggunaan teknologi, e-wallet dan sebagaimana. Ini salah satu usaha yang mungkin dilaksanakan oleh SIDET, Kerajaan Negeri Selangor, dan juga di peringkat persekutuan. Bagaimana usaha-usaha platform-platform sebegini boleh disediakan untuk usahawan dalam memperkasakan ekonomi dan juga secara tidak langsung ekonomi di peringkat negara itu sendiri. Kerana kita melihat kepada bilangan usahawan itu dari semasa ke semasa menunjukkan peningkatan yang begitu ketara, khususnya kita melihat kepada pasca pandemik COVID-19 ini. Bagaimana usaha sebegini yang telah pun dilaksanakan oleh SIDET dan juga Kerajaan Negeri Selangor ini boleh diambil contoh oleh kerajaan-kerajaan negeri lain ataupun juga daripada pihak-pihak swasta lain untuk menyediakan platform. Bukan sahaja platform, saya percaya latihan dan juga pendanaan untuk membantu usahawan-usahawan khususnya segi mikro ini. Dan untuk kita bercakap dengan lebih lanjut mengenai inisiatif ini, bagaimana ia boleh membantu sektor pendigitalan, bersama dengan Esra Awani ketika ini adalah pengurus Jabatan E-Dagang SIDET, Encik Muhammad Azwan Muhammad Masum. Terima kasih kerana bersama dengan Esra Awani. Sama-sama, terima kasih Azimi dan Esra Awani. Pertama, kita melihat kepada kemeriahan, kita ada juga personaliti, kita ada juga persembahan dan sebagainya. Untuk hari kedua ini, bagaimana kita boleh digambarkan mengenai sambutannya dan juga inisiatif ini dalam usaha untuk membantu usahawan, Encik Muhammad Azwan? Terima kasih. Seperti yang kita lihat sekarang ini, langsung daripada Stadium Melawati, pada hari kedua jumlah sangat baik berbanding hari semalam. Walaupun kita baru saja selepas hujan ya di kawasan Stadium Melawati ini, pengunjung sudah mula hadir dari juga yang dari pergi ke bazar di stadium juga singgah ke festival ini untuk mencari produk-produk yang atau barangan keperluan mereka sepanjang hari raya. Dan saya rasa Cik Azimi dah terangkan lebih daripada 150 jenama dan peniaga yang ada dari pelbagai keperluan untuk persiapan hari raya ini. Dan dijangka selepas berbuka dan selepas solat tarawih, pengunjung akan lebih ramai seperti malam tadi, yang saya rasa malam ini akan lebih ramai lah.
Selain kita melihat kepada inisiatif tersebut dari segi menggalakkan perkasaan ekonomi pendigitalan, apa yang mungkin pertamanya untuk kita menggalakkan lagi pengunjung? Apa yang tawaran-tawaran menarik? Mungkin tak cukup saya maklumkan tadi ada cabutan bertuah, ada voucher ramah. Apa lagi yang mungkin menanti pengunjung di sini, Cik Muhammad Azwan? Okey. Antara lain adalah kita sebagai agensi yang membawa mandat untuk ke arah digitalisasi, kita menerapkan konsep OMO yang mana online merge to offline. So pengunjung seperti lihat rakan e-dagang kita seperti Lazada, Subplace, dia menggalakkan peniaga untuk membeli secara offline dan membayar secara online, juga menerapkan elemen cashless lah dalam kempen ini. Terdapat pelbagai aktiviti menarik seperti cabutan bertuah, lebih daripada RM30,000 nilai cabutan bertuah. Kita ada voucher rahmah yang lebih RM40,000 yang perlu dihabiskan sehingga esok jam 2 pagi. Setakat inilah voucher tu dah berapa banyak dah habis? Kita dah habis lebih kurang 50% voucher dan hanya lebih 50% saja yang tinggal untuk berbaki sehingga esok. Untuk kita melihat ke hadapan juga, inisiatif ini selain daripada kita melihat kepada usaha untuk pendigitalan, bagaimana kita melihat kepada trend penggunaan e-wallet dan sebagainya ataupun konsep rahmah itu diterapkan dalam Carnival sebegini. Apa sidap boleh tambah baik dan apa perancangan di masa hadapan lagi? Okey, bercakap berkenaan dengan e-wallet melalui salah satu kempen Bazar Ramadan Cashless, Selangor Bazar Ramadan Cashless dalam inisiatif Selangor Smart Raya. Sebagai contoh, di bazar di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Suruhanjaya, Bazar USJ 4, 100% peniaga di bazar tersebut memaparkan QR atau cara pembayaran melalui elemen cashless di bazar tersebut. Ini menunjukkan bahawa Selangor begitu serius dalam memastikan cashless atau digitalisasi perlu betul-betul berada di landasan yang tepat, termasuk dalam segmen perniagaan dan urusan jual beli khususnya sepanjang bulan Ramadan inilah. Dalam usaha memastikan bahawa ia berada di landasan yang tepat, bagaimana usaha untuk diperkasakan lagi? Adakah ada penyediaan latihan ataupun sasaran yang ditetapkan oleh SIDAC itu sendiri dalam tempoh tahun ini dan juga beberapa tahun akan datang untuk melahirkan usahawan yang dalam bentuk digitalisasi ini? Sepanjang 7 tahun ini kita telah lakukan pelbagai program berkenaan dengan untuk meningkatkan lagi penerimaan digitalisasi ini. Ya, betul, kita ada latihan e-dagang percuma. Kita panggil kelas e-dagang percuma yang akan bermula pada bulan Jun ini, yang mana kita mensasarkan lebih kurang 5,000 penyertaan untuk kelas tersebut sehingga bulan Oktober. Pelbagai topik modul terkini berkaitan dengan e-dagang akan diajar melalui kelas tersebut, dan sudah tentu melalui program-program lain seperti anugerah peniaga e-dagang terunggul Malaysia, Top E-Commerce Merchant Award. Kita sepanjang tahun telah mengumpulkan lebih daripada 3,000 peniaga sepanjang 8 tahun ini untuk anugerah tersebut, yang mana tahun ini kita mensasarkan lebih 40 juta ringgit jualan hanya melalui kempen selama 1 bulan itu melalui peniaga-peniaga yang telah terpilih untuk anugerah peniaga e-dagang tersebut. Kita menyentuh mengenai anugerah usahawan terunggul itu sedikit, mungkin 2 minit sebelum kita berakhir. Apa kriteria yang ditetapkan untuk memastikan usahawan itu menerima anugerah berkenaan? Mungkin ada di luar sana yang melihat kepada sudut pengiktirafan tersebut. Kriteria sudah tentu kita lihat dari segi saiz perniagaan mereka, yang mana mereka bermula daripada bawah, dan kita lihat juga dari segi dia boleh memberi impak kepada sosial seperti peluang pekerjaan yang lebih, dan kita lihat antara penerima anugerah ini sudah tentu banyak membuka peluang-peluang kepada bukan saja kepada masyarakat tetapi kepada IKS dan IKS Mikro yang ada untuk mereka juga bersama-sama bangun dalam industri ini. Baik.
Terima kasih Encik Muhammad Azwan. Itu dia sedikit banyak sebenarnya telah pun dikongsikan. Kita nak lagi lanjut tapi kesuntukan masa. Bersama dengan Esro Awani sebentar tadi merupakan pengurus Jabatan Idagan SIDAP Muhammad Azwan Muhammad Masum. Terima kasih sekali lagi bersama dengan Esro Awani. Dan Irfan, pastinya banyak usaha yang akan dilaksanakan dan sedang dilaksanakan bukan sahaja di peringkat kerajaan negeri tapi juga peringkat persekutuan untuk memastikan bahawa usahawan-usahawan ini khususnya dari kalangan yang mikro, perusahaan kecil dan sebagainya dapat berkembang dalam usaha berdebani cabaran-cabaran di peringkat nasional dan juga di peringkat global. Dan kita akan bawakan semua itu di Astro Awani dan astroawani.com. Untuk jam ini saya kira kita kembali kepada Irfan di studio. Baik, terima kasih Asim Muhammad, wartawan Astro Awani ketika yang berada di Shah Alam bawakan kemeriahan persiapan Aidilfitri. Terima kasih sekali lagi Asimi, dan itu sahaja perbincangan untuk Fokus Minggu Hadapan. Sampai kita jumpa lagi, saya Irfan Faruqi. Assalamualaikum.